Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rudi Jekri, nombor metrik JK13560, Palang 20, kod kursus JKL 519, Palang 3. Hari ini akan menerangkan tentang jenayah cyber, penyebar kebencian dan menghasut keganasan. Jenayah cyber dilakukan melalui penggunaan gadget elektronik dan internet dalam menyebarluaskan rasa benci seseorang terhadap individu, masyarakat, agama dan juga kerajaan memerintah. Menyebarkan maklumat atau berita beransur hasutan melalui media sosial secara tidak bertanggungjawab akan dikenakan hukuman di bawah Akta Hasutan. Antara punca kejadian jenayah cyber menyebar kebencian dan hasutan berlaku ialah pertama, sikap manusia yang suka dikawal, penguatkuasa undang-undang yang lemah, penjenayah cyber yang suka dikenal pasti, ketidakpuashatian terhadap seseorang, ingin berseronok bergurau di laman media sosial, dan juga kurang ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepada laporan statistik kes jenayah cyber dalam tahun ini, setakat bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Cyber Security Malaysia, sebanyak 9,042 insiden keselamatan cyber dicatatkan. Jumlah itu adalah sedikit lebih tinggi bagi tempoh yang sama berbanding tahun lalu, di mana hanya sebanyak 8,770 kes sahaja yang dicatatkan. Daripada keseluruhan kes jenayah cyber bagi tempoh itu, insiden yang melibatkan kes penipuan adalah paling tinggi dengan mencatatkan sebanyak 6,459 kes atau bersamaan dengan 71% dari keseluruhan kes. Jenayah cyber turut mempengaruhi keselamatan negara. Negara yang lemah dari sudut security cyber akan mudah digodam oleh penjenayah cyber. Semua maklumat negara akan diperolehi tidak kira dari sudut ekonomi dan politik, malah dari sudut pertahanan negara juga dapat digodam. Ini menyebabkan negara dalam keadaan bahaya. Antara langkah-langkah mengatasi jenayah cyber di media sosial ialah antaranya sentiasa merujuk sumber yang betul dan boleh dipercaya. Selain itu, memperkenalkan undang-undang cyber yang ketat dan lebih teratur. Selain itu, memberikan kesedaran melalui kempen dan iklan, dan juga memperkenalkan undang-undang cyber. Baik, pelbagai isu di media sosial. Kita terus sama Ian Johan Arif di Kini Trending yang mengulas macam-macam. Antaranya dibangkitkanlah mengenai penyebaran maklumat dan fitnah di media sosial. Itu yang dibincangkan oleh orang ramai setelah bernama mengeluarkan laporan itu. Dan media sosial dilihat menjadi platform pihak tertentu untuk menyebarkan fitnah. Apa yang lebih membimbangkan, maklumat palsu dan berunsur fitnah itu diterima bulat-bulat tanpa merujuk kepada sumber sahih dan kemudiannya menjadi viral sehingga boleh menjejaskan keselamatan negara. Kenyataan itu disangkal oleh pengguna media sosial melalui reaksi mereka di platform Facebook Astro Awani. Antaranya T. Zachem yang yakin alasan media sosial sebagai platform penyebaran fitnah, ia juga boleh menjadi wadah untuk membongkar kebenaran. Pengguna Facebook Hairi Nawi berpendapat media sosial sepatutnya dimanfaatkan oleh semua agensi bagi menyebarkan maklumat dengan cekap dan juga telus kepada rakyat Malaysia. Antara impak penularan berita palsu mencemarkan nama baik dan air muka seseorang individu apabila wujudnya fitnah terhadapnya. Keluarga juga berada dalam situasi yang tidak tenteram, berantakan, timbul perasaan dendam dan mendorong kepada pergaduhan. Merosakkan hubungan persaudaraan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat, turut mengakibatkan kehidupan masyarakat huru-hara dan porak-poranda akibat permusuhan. Menurut Akta Hasutan 1948, kesalahan-kesalahan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 4, sesiapa yang melakukan atau cuba melakukan atau membuat apa-apa persediaan untuk melakukan permufakatan dengan mana-mana orang untuk melakukan apa-apa perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut atau dilakukan mempunyai kecenderungan menghasut, menyebut apa-apa perkataan, menerbit, menghasut, mengumpat adalah melakukan satu kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948. Pengguna perlu bijak berkongsi di media sosial untuk menyebar maklumat di media sosial. Jika tidak pasti, jangan kongsi.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) sekali lagi mengingatkan orang ramai agar tidak memuat naik ataupun berkongsi sebarang kandungan atau pandangan yang berbau kebencian, membabitkan elemen 3R, perkauman, agama dan institusi diraja. Menurut SKMM, tindakan penguatkuasaan bersama Polis Diraja Malaysia PDRM akan diambil terhadap mereka yang terlibat mengikut peruntukan undang-undang sedia ada demi melindungi ketenteraman dan kepentingan masyarakat. Oleh itu, kesimpulannya teknologi pada masa kini semakin canggih, tetapi pada masa yang sama terdapat juga kekurangannya, iaitu jenayah cyber yang juga semakin canggih. Kebanyakan penjenayah cyber tidak dapat ditangkap kerana sukar dikesan. Oleh itu, kita hendaklah berwaspada pada setiap masa. Sediakan payung sebelum hujan. Kita hendaklah melindungi sistem komputer kita dengan perisian-perisian dan berhati-hati semasa menggunakan rakaian internet. Jangan kongsi jika tidak pasti. Sekian, terima kasih.